Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fa'i Ilman bin Sukri, nombor metrik 056642. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk, iaitu tajuk peti tabut mengikut kepercayaan agama Yahudi. Baiklah, sekarang saya akan mengupas sedikit tentang pendahuluan untuk tajuk ini. Untuk pendahuluan, apa itu peti tabut? Peti tabut atau The Ark of Covenant, rahsia dan misteri peti tabut, sejarah dan kisah yang bermula semenjak zaman Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Hingga kini, peti tabut menjadi rahsia kuasa yang dicari-cari oleh Yahudi semenjak peti misteri tabut lenyap dan hilang di antara tahun 620 sebelum Masihi di bawah jagaan anak kandanya Nabi Sulaiman. Begitulah menurut catatan dalam Perjanjian Lama. Kisah peti tabut di dalam Al-Quran atau mengenai The Ark of Covenant hanya sekali disebut dan diterangkan di dalam Al-Quran. Cerita mengenai peti tabut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan itu ialah datangnya peti tabut yang mengandungi sakinah daripada Tuhan kamu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda bagimu jika benar kamu orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Inilah satu-satunya kisah peti tabut dalam Al-Quran yang menyebut tentang tabut secara langsung. Tiada terdapat perkataan tabut lagi di dalam ayat-ayat yang lain selain dari surah Al-Baqarah ayat 248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Azmi bin Mahmud, nombor metrik 057069. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi tabut. Tabut dari segi istilah ialah bermaksud sunduk, kotak, peti, keranda dan lain-lain. Dalam kamus Mesir juga ada mendefinisikan tabut sebagai kayu penanda kubur. Manakala dalam tafsir Al-Munir, Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahawa tabut itu ialah sunduk atau kotak yang terpelihara di dalamnya, iaitu kitab Taurat, dan diriwayatkan juga kotak tersebut diperbuat daripada kayu bersalut emas. Al-Amalqa telah mengambil peti tersebut dan telah dikembalikan kepada Bani Israel. Kemudiannya, orang Palestin telah mengambilnya semula dan akhirnya diberikan kepada Talut. Allah berfirman dalam Quran yang bermaksud, dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Seterusnya, dalam kitab tafsir Fizilal Al-Quran telah menyatakan bahawa malaikat telah membawa peti tersebut yang berisi kitab Taurat dan diberikan kepada Talut. Peti tersebut merupakan hasil daripada peninggalan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Peti tersebut dicuri oleh musuh setelah Nabi Musa wafat. Manakala dalam kitab tafsir Al-Marawi mengatakan tabut ialah sebuah peti yang ada di dalamnya terdapat sebuah kitab Taurat
Peti tersebut telah dirampas oleh Al-Amalqah, akan tetapi telah dirampas kembali oleh Bani Israel. Dalam perjanjian lama pada kitab ulangan telah disebutkan bahawa apabila Nabi Musa alaihi salam selesai menulis kitab Taurat, baginda telah memerintahkan kaum Lawiyin, iaitu keturunan para nabi yang membawa peti perjanjian Allah. Baginda telah bersabda kepada mereka yang berbunyi, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di sebelah peti perjanjian Allah, saksi kepada kamu semua. Lalu terjadinya peperangan di antara Bani Israel dengan bangsa Palestin. Peperangan tersebut berlaku semasa pemerintahan Ali yang pada ketika itu dipengaruhi oleh seorang bomo pada ketika itu. Bangsa Palestin berjaya menewaskan Bani Israel serta menindas dan memperbudakkan mereka. Ali telah mati kerana terkejut mendengar berita tersebut dan kedudukan tersebut telah diganti oleh Nabi Samuel alaihissalam yang menjawat jawatan sebagai qadi dan merupakan nabi kepada mereka. Nabi Samuel alaihissalam telah dituntut oleh Bani Israel untuk menghadirkan malaikat untuk memimpin mereka melawan musuh dan agar pengangkatan Talut itu dirasmikan sebagai milik mereka yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Hakim bin Muhammad Zaki, nombor metrik 054800. Saya akan menyambung pembincangan kami, iaitu sejarah pembuatan tabut. Selepas pertemuan Musa dengan Tuhannya di Gunung Sinai selama 40 hari untuk mendapatkan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum dan perjanjian Allah. Dan kemudian Musa alaihissalam diperintahkan kembali untuk mengajarkan kepada 12 kaum Bani Israel pada saat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa supaya menyampaikan pesan kepada orang Israel agar melakukan sebuah persembahan khusus untuknya dari setiap orang yang terdorong hatinya. Mereka tersebut dalam hal ini dinamakan dengan istilah kaum Bazalah, seperti istilah Hawari untuk mengikut Nabi Isa. Adapun persembahan yang diminta oleh Yang Kuat adalah yang pertama ialah emas, perak dan tembaga. Seterusnya kain kermeli, iaitu kain ungu tua dan ungu muda, lenan halus dan bulu kambing. Seterusnya ialah kulit domba jantan yang diwarnai merah, ini kulit lumba-lumba. Yang keempat iaitu kayu penaga dari pohon akasia. Yang kelima, minyak untuk lampu dan rempah-rempah untuk wangi-wangian. Dan yang terakhir ialah permata kristopras dan permata tatahan yang seperti yang ada di baju efod, iaitu pemimpin gereja Protestan. Maka dari persembahan tersebut kemudian Yahweh mengarahkan kepada mereka agar membuat sebuah tempat baginya agar dia dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Kemudian Yahweh memberikan bentuk dan rekaan tabut yang kemudian nanti ini akan diletakkan dalam sebuah tabernakel, iaitu perkemahan Israel. Dan ini adalah ciri-ciri dan bentuk tabut yang akan dibuat. Panjangnya ialah 2.5 hasta dan lebar dan tingginya ialah 1.5 hasta. Ianya diperbuat daripada kayu keras. Kayu kerasnya daripada pokok akasia. Bahagian dalam dan luar ia dilapisi dengan emas. Dan sekeliling peti tersebut dihiasi dengan hiasan emas yang diukir. Bahagian kedua pada penutup tabut tu adalah seluruh penutup itu dibuat daripada emas. Ukuran panjang serta lebarnya sama dengan ukuran peti tu. Di atas penutup tu ada 2 kerup, iaitu patung malaikat yang dibuat daripada emas tempaan. Satu kerup di setiap ujung
di setiap hujung tutup itu saling berhadapan dengan kepala menunduk dan sayap membentang ke atas dan menaungi tabut, yang dinamakan tutup tersebut dengan tutup perdamaian. Okey. Dan untuk mengusung tabut disediakan galah-galah panjang yang juga diperbuat daripada kayu pokok akasia yang dilapisi dengan emas. Kemudian dimasukkan 2 gelang emas yang ada pada setiap sisi peti itu. Galah itu tidak boleh dikeluarkan dari gelang-gelangnya. Jadi yang para pengusung itu tidak boleh sama sekali menyentuh tabut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Ahmad Jani, nombor metrik 056682. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan pada bahagian kepentingan peti tabut bagi orang Yahudi. Yang pertama, saya akan terangkan sedikit berkenaan peti tabut ini. Bentuk peti tabut ini adalah seperti balok dari kayu dan peti tabut ini sangat dikenali dalam kalangan umat Bani Israel, iaitu orang Yahudi lah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat peti tabut ini setelah kewafatan Nabi Musa alaihi salam kerana kemurkaan Allah terhadap kaum Bani Israel. Kemudiannya ada satu riwayat dari Ashab Al-Akhbar manakala Bani Israel membuka pintu rumah Talut dan melihatlah mereka di dalam peti tabut itu, ada satu kitab yang bertuliskan bahawa yang akan menjadi raja bagi mereka nanti adalah Talut dan pertolongan Allah akan datang kepada mereka. Mereka juga percaya bahawa malaikat pernah membawa peti tabut ini dan juga peti tabut ini merupakan simbol keamanan dan ketenteraman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Golongan Yahudi Zionis percaya bahawa peti tabut ini mengandungi pelbagai lagi rahsia yang merupakan kunci kepada ilmu-ilmu, mungkin ilmu metafizik para nabi untuk mereka eksploitasi, iaitu untuk mereka kuasai demi untuk berkuasa di dunia ini sebagai umat yang terpilih. Orang-orang Yahudi masih lagi mempercayai bahawa peti tabut itu ada di Palestin dan mereka sehingga kini masih lagi berusaha untuk mendapatkannya. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hussein bin Muhammad, nama metrik 056098. Yang khususnya ialah membincangkan tentang kepercayaan Yahudi terhadap peti tabut. Pada sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, golongan Yahudi ini setengahnya mengakui Nabi Muhammad dan mengenali Nabi Muhammad dan menganggap Nabi Muhammad itu risalah daripada Allah. Namun begitu, sebahagian Yahudi lagi telah menyeleweng daripada kitab mereka iaitu kitab Taurat dan mengatakan Nabi Muhammad bukanlah Nabi mereka berdasarkan ayat Al-Quran allazina atainahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Maksudnya orang-orang yakni Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebahagian antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Seterusnya, antara kepercayaan orang Yahudi terhadap tabut ialah tabut dibawa di barisan hadapan mereka supaya mendapat kemenangan. Tabut pada pandangan Yahudi lebih suci daripada kitab-kitab suci yang terdapat pada mereka. Mereka letakkan di tengah kemah dan Nabi Daud akan hadir bersama mereka. Dan ketika Nabi Sulaiman membina binaan tempat suci, Nabi Sulaiman meletakkannya di sudut yang paling tinggi dalam bilik yang tidak berjendela dan di hadapan mihrab. Mereka percaya roh Allah akan menyerma pada tabut dan ketika runtuhnya tempat suci itu, maka hilanglah tabut dan terbakar bersama binaan yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Inilah sesetengah kepercayaan orang Yahudi terhadap peti tabut. Kesan kepercayaannya pada hari ini, setengah daripada kaum Yahudi berpendapat tabut tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa.
Yang kedua, kaum Yahudi akan tetap mencari peti tabut tersebut walaupun memakan masa berkurung, tetapi untuk membuktikan bahawa mereka adalah kaum yang memihak kepada kebenaran. Sebenarnya mereka sendiri telah terpesong jauh daripada hakikat kebenaran. Mereka sendiri yang memutabelikkan fakta sejarah dan juga memutabelikkan kitab mereka sendiri, iaitu kitab Taurat. Yang ketiga, pencarian masih lagi dilakukan sekarang ini walaupun telah ditemui, namun mereka menganggap itu palsu. Dan sekarang ini pencarian juga masih dilakukan sekarang ini di bawah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Ini telah merosakkan struktur asal binaan masjid ini, tetapi malangnya ramai umat Islam yang tidur dibuai oleh permainan Yahudi di media massa dan sebagainya. Dan seterusnya, peti tabut juga disebut di dalam kitab Taurat. Antara ayat yang disebut dalam kitab Taurat ialah setelah Musa selesai menulis kitab Taurat, iaitu kitab yang berisi segala firman-firman Allah daripada permulaannya sehinggalah ke akhirnya, maka baginda telah memerintahkan seluruh imam-imam keturunan Levi yang membawa peti tabut penyanyi Allah. Lalu baginda bersabda, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah ia bersebelahan dengan peti tabut penyanyi Allah Tuhanmu. Namun begitu, ulama-ulama membuktikan kepada kita bahawa wujud penyelewengan di dalam kitab Taurat kerana terdapat selisih pendapat tentang makna kitab Taurat. Hari ini kerana kitab Taurat pada hari ini boleh dikatakan tidak betul maknanya, iaitu diseleweng oleh pendeta-pendeta dari zaman dahulu lagi. Hal ini kerana hilangnya dan perginya ahli kitab, pendeta Yahudi sewenang-wenangnya mengubah makna daripada kitab Taurat asli, iaitu yang diketahui oleh para ahli kitab pada zaman dahulu. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Ilham bin Fauzi 056998. InsyaAllah hari ini akan berkongsi sebanyak berkaitan dengan fungsi peti tabut. Okey, seperti mana yang kita ketahui, peti tabut itu merupakan sebuah artifak yang sangat ternilai dan juga mempunyai 1001 khasiat ataupun 1001 keajaiban. Dan di belakang saya ini pula ialah merupakan gambaran daripada peti tabut itu sendiri. Manakala sejarah daripada sedikit sebanyak berkaitan dengan peti tabut itu sendiri ialah ianya merupakan wahyu kepada Nabi Musa semasa baginda menaiki Gunung Tursina. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan pergi kepada fungsi-fungsi peti tabut. Okey, yang pertama iaitu peti tabut dapat fungsi peti tabut itu sendiri iaitu bagi sesiapa yang memiliki ataupun menjaganya, ia akan mendapatkan keberkatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pemilik ataupun sang penjaga peti tabut itu akan sentiasa dilindungi ataupun dinaungi oleh Allah sendiri, insya-Allah. Dalam melakukan pelbagai kerja ataupun hajat yang ingin dimiliki oleh sang penjaga ataupun pemilik daripada peti tabut itu sendiri. Yang kedua pula iaitu ianya juga merupakan satu mercu tanda kepada Nabi Musa itu sendiri kerana telah melengkapkan hak Allah ke atas diri baginda. Kerana di Gunung Tursina, Allah mewahyukan supaya Nabi Musa untuk membuat peti tabut itu secara dengan terperinci sekali. Yang ketiga pula iaitu jika peti tabut itu dibawa berperang, ia boleh memberikan ketenangan, ketenteraman dan semangat serta mampu mengalahkan musuh dengan begitu mudah sekali. Hal ini terbukti berlaku pada zaman Yeshua bin Nun di mana beliau membawa peti tabut itu pergi berperang di bandar Jericho. Dan kemudiannya para agamawan membawa peti tabut itu selama 6 hari disertai dengan tiupan trompet Judaism. Maka bandar Jericho itu pun musnahlah dengan berkat Allah. Yang seterusnya pula iaitu memberikan sakinah kepada si penjaga atau yang memiliki peti tabut itu sendiri. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-248.
yang menerangkan berkaitan dengan peti tabut itu sendiri, mana Allah mengurniakan sakinah, yakni ketenteraman, harta pemilikan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, serta dijanjikan kemenangan oleh Allah, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ke bahagian kesimpulan, yang terakhir. Iaitu kesimpulannya daripada tajuk ini ialah sesetengah daripada kaum Yahudi berpendapat tabut tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa, di mana terdapat juga orang-orang Palestin memberi kerjasama mencari tabut, kerana terdapat riwayat seorang lelaki Jordan telah ternampak peti tersebut ditanam satu tempat di Masjid Al-Aqsa. Kaum Yahudi akan tetap mencari peti tabut tersebut walaupun memakan masa berkurun, tetapi untuk membuktikan bahawa mereka adalah kaum yang memihak kepada kebenaran. Sebenarnya mereka sendiri telah terpesong jauh dari hakikat kebenaran. Mereka sendiri memutarkan balikkan fakta sejarah. Peti tabut ini mungkin di antara peti rahsia yang tidak sebenar, kerana kaum Yahudi sendiri telah menipu sesama mereka sehingga sukar mereka menemui peti yang sebenar. Itu sahaja daripada kami. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.